Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berada di awal 10 Zulhijjah, di mana 10 Zulhijjah ini adalah di antara hari-hari yang sangat digalakkan untuk kita mempertingkatkan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam bulan haji ini juga tuan-tuan, ianya sangat berkait rapat dengan kisah seorang insan yang sangat agung, iaitulah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana sebagai mengulang kaji kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang ianya bukan sekadar disebut, bukan sekadar diulang-ulang pada tiap-tiap tahun, bahkan lebih-lebih lagi kepada kita semua adalah untuk mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga ianya digelar sebagai Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai kesayangannya dan juga kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dilantik ataupun disebutkan sebagai Khalilullah, ataupun kesayangan ataupun kekasih Allah Subhanahu wa taala, kerana dia Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak pernah sekali-kali membantah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atasnya. Itulah di antara peristiwa-peristiwa yang hebat yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di mana dia alaihissalam termasuk daripada kalangan 5 Rasul Ulul Azmi. 5 Rasul Ulul Azmi ini tuan-tuan, iaitulah 5 Rasul yang mana diberikan ujian yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mampu untuk menggalas tugas ujian tersebut dengan jayanya. Di antara mereka iaitulah Nabi Allah Nuh alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Begitu juga diikuti dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Isa alaihissalam, dan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh itu tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi Allah Ibrahim ianya dikenali juga dengan sebagai Khalilullah kerana baginda alaihi salam di antara mereka 5 ulul azmi, dan di antara mereka yang mentaati, menjunjung segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan setaat-taatnya. Itu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia berasal daripada bumi Iraq, daripada kampung yang dikenali dengan Ar. Baginda alaihi salam dia berpindah sehinggalah akhirnya menetap di bumi Palestin. Dan baginda alaihi salam, Nabi Allah Ibrahim, dia menjadikan bumi Palestin sebagai tempat pusat dakwah baginda alaihi salam. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia suka berkelana. Dia bermusafir di negara sekian, pergi ke negara sekian, sehinggalah baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia sampai ke bumi Mesir. Sampai sahaja di Mesir tuan-tuan, di Mesir ini ada seorang raja yang bernama Sunan bin Ulwan, ataupun juga dikenali dengan Fir'aun. Ianya bukanlah Fir'aun zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Ianya Sunan bin Ulwan, iaitulah Fir'aun pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia Fir'aun ini dia pantang melihat wanita-wanita yang cantik. Tak kira sama ada wanita tersebut anak dara, ataupun dia balu orang, ataupun dia janda, ataupun dia isteri kepada sesiapa pun, dia akan ambil sama sahaja, dia akan kebas sama sahaja, pantang melihat wanita yang cantik. Begitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam saat dia melalui bumi Mesir bersama dia seorang isterinya yang sangat tercinta, iaitulah Sarah.
Sarah ni tuan-tuan, dikatakan pada zaman dia, dialah yang paling cantik di atas muka bumi ni. Kecantikan nombor satu itu pada Sarah, jelitawan nombor satu itu pada Sarah. Tapi hebatnya Sarah ni, dia ada plus tuan-tuan, dia ada tambahan dia, iaitulah bukan setakat dia cantik, bahkan padanya ada yang namanya wanita solehah, wanita yang taat, wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu cantik, satu lagi taat, ataupun satu lagi solehah. Yang ini muslimin dan juga muslimat, pakej yang berbeza-beza. Ada wanita kadang-kadang dia semata-mata cantik, tapi cantik dia rupa sahaja, belum tentu cantik pada akhlak, belum tentu dia cantik pada yang namanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu hatinya cantik, belum tentu dia itu adalah dikategorikan sebagai wanita yang solehah. Ada juga daripada kalangan wanita yang ianya tuan-tuan tidaklah cantik mana pada rupanya, tetapi dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai wanita yang solehah, ianya digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari pasangan hidup ni adalah wanita yang solehah, bukan yang semata-mata cantik. Bahkan di sana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Carilah yang beragama, nescaya kamu akan beruntung, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahukan kepada Fir'aun, Fir'aun pun menyuruh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan juga isterinya Sarah datang untuk menghadap ke istana. Sampainya di istana, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ditanya oleh Fir'aun tentang siapakah Sarah. Lalu jawab Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bahawasanya Sarah itu adalah saudara dia. Maknanya di sini tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim dia sedang berdusta ataupun dia sedang berbohong kepada Fir'aun, kerana dia tidak memberitahu bahawasanya Sarah itu adalah isteri dia. Disebut Sarah adalah saudara dia untuk keselamatan tuan-tuan, supaya tidak diapa-apakan. Jadi disebutkan bahawasanya tidaklah pernah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dia berbohong melainkan dua kali. Pertamanya dalam peristiwa ketika mana dia bersama dengan kaumnya, iaitulah saat ketika mana kaumnya mengajak dia untuk menyembah berhala, tapi dia Nabi Allah Ibrahim menyatakan dia uzur, tidak mampu, tak mahu untuk pergi. Lalu dia mengambil kesempatan untuk menghancurkan berhala-berhala, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Anbiya. Dalam peristiwa yang kedua, iaitulah peristiwa ini ketika mana Fir'aun tanya kepada dia, siapakah Sarah? Lalu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam menjawab bahawasanya Sarah itu adalah saudaranya. Dia tak sebut isterinya, dia kata saudaranya. Lalu Sarah pun dibawa masuk ke dalam istana, dan kita sebut tadi Sarah wanita yang solehah. Dia ambil wuduk tuan-tuan, kemudian dia solat. Seusai dia solat, dia menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya disebutkan di dalam kitab Imam Ibni Katsir rahimahullahu taala, dikatakan doa Sarah, Allahumma in kunta ta'lam anni amantu bika wa bi rasulika fa ahsin farji illa ala zawji wa la tusallit alayya al-kafir. Lebih kurang macam itu doanya, yang bermaksud, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau maha mengetahui bahawasanya aku beriman kepadamu dan juga Rasulmu, maka peliharalah mahkotaku, dan janganlah sekali-kali kau serahkan aku kepada orang kafir. Doa ini dikatakan doa boleh menghindari daripada dirogut. Doa yang dibacakan oleh Sarah ini, selesai sahaja dia doa, Fir'aun pun panggil Sarah, menghadap datang ke kamar Fir'aun. Lalu masuk saja Sarah ke dalam bilik Fir'aun.
Fir'aun ingin mengapa-ngapakan Sarah. Dia menggerakkan tangannya untuk dia menyentuh Sarah. Tiba-tiba tangan Fir'aun kudung, tidak mampu bergerak. Pada saat ketika itu Fir'aun dia melihat wajah Sarah, yang bahawasanya Sarah ini padanya lindungan daripada Tuhan. Dia melihat wajah Sarah, dia tengok Sarah ni bukan calang-calang wanita, dia wanita solehah, dan padanya adalah lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia pun minta kepada Sarah, tolonglah doa kepada Tuhanmu agar diberikan kesembuhan kepadaku. Lalu Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, sembuhlah penyakit Fir'aun. Lalu Fir'aun bila dah sembuh, dia lupa yang tadi itu dia minta doa, yang tadi saat dia sakit ketika mana dia kudung tangan tu, dia minta kepada Sarah supaya diberikan kesembuhan daripada sisi Tuhannya. Lalu dia nak menggerakkan tangannya sekali lagi ke arah Sarah. Dia lupa, tuan-tuan. Bukan sekadar Melayu mudah lupa, Fir'aun pun dia lupa juga. Dia menggerakkan tangan dia juga sekali lagi, pergi untuk menerkam Sarah. Lalu tiba-tiba tangannya kudung untuk kali yang kedua. Kudung yang kali kedua ini lebih luar biasa daripada yang pertama, lebih dahsyat, lebih teruk lagi daripada yang pertama. Lalu diminta sekali lagi kepada Sarah, tolonglah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesembuhan di atas penyakitku. Sarah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin Allah, akhirnya sembuh penyakit Fir'aun. Fir'aun pun bergegas lari menuju ke pintu bilik. Lalu dia dengan keadaan menjerit-jerit, dia panggil pengawal dia. Dia katakan kepada pengawalnya, siapa yang kamu bawakan kepadaku ini? Ini bukan manusia, ini syaitan. Lalu Sarah dibebaskan, tuan-tuan, dalam keadaan dia melihat Sarah ini bukan calang-calang wanita. Dia ada hubungan yang hebat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu diberikan kepada Sarah dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, iaitulah Hajar sebagai hambanya. Diberikan Hajar, tuan-tuan, dan dikatakan Hajar ini adalah wanita istana. Ada juga yang menyebutkan sebagaimana Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia katakan bahawasanya Hajar adalah anak perempuan kepada Fir'aun, diberikan sebagai hadiah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Sarah. Lalu dibawalah Hajar bersama-sama mereka ke bumi Palestin. Dan yang pertamanya Hajar diislamkan. Keduanya, tuan-tuan, Hajar ini ditarbiyah dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi wanita yang bertakwa kepada Allah. Nak sebut muslimin dan juga muslimat sekalian, dua peranan yang sangat besar dimainkan oleh kedua ahli keluarga ini, iaitulah Sarah dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka pertamanya menjadikan Hajar ini sebagai wanita muslimah. Nak cari untuk orang masuk Islam ni, tuan-tuan, ya Allah, bukan kerja mudah. Sehingga pernah disebutkan oleh seorang bekas sami, teringat saya, ini kisah 2-3 tahun lalu, dia ceramah di sebuah masjid. Biasa sami-sami dia datang masjid, kita tengok dia akan minta derma, tunjuk borang dia masuk Islam, tunjuk borang dia mu'alaf, macam-macam gaya lah. Tapi yang ini, tuan-tuan, dia bukan sekadar dia sami, bekas sami, tapi dia ceramah pula. Dia ada kata-katanya yang sangat hebat. Dia kata apa? Dia kata sekarang ini tujuannya hanyalah semata-mata untuk mengislamkan orang seluruh dunia. Nak kata betapa yakin dia dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada agama yang paling benar melainkan agama Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, termasuk baginda Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dia kata dia nak Islamkan seluruh orang di atas muka bumi, dan buat masa hari itu dia dah mengislamkan sekitar 1,000 lebih orang. Allah,
Tuan-tuan, baru berapa tahun di Islam dah 1000 orang lebih masuk Islam. Kalau kita tanya diri kita masing-masing, saya tanya diri saya tuan-tuan, ya Allah, malunya dengan bekas Sabi. Berapa tahun dah kita Islam? Berapa tahun dah Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan cahaya ini kepada kita, tapi nak cari seorang pun tuan-tuan, ya Allah, susah. Nak ajak orang masuk Islam susah. Tapi kalau nak ajak masuk MLM ni tuan-tuan, Allah betapa kuatnya semangat dia. Nak ajak masuk tu skim cepat kaya tu, habis satu kampung dia jumpa. Nak ajak masuk yang namanya insurans, yang namanya itu ini dan sebagainya tuan-tuan, amboi. Bukan main semangat lagi dia dakwah, tapi nak ajak masuk Islam, yang itu ada satu masalah. Yang ini sangat susah tuan-tuan. Dan yang keduanya lagi susah, iaitulah bila mana nak mentarbiah orang yang masuk Islam, nak jadikan dia insan yang bertakwa kepada Allah. Yang ini lagi susah. Nak ajak masuk Islam pun susah, apatah lagi yang namanya nak mentarbiah dia menjadi seseorang Muslim ataupun Muslimah yang sejati. Bukanlah setakat dia masuk Islam ni tuan-tuan sebab duit. Kalau tidak, sebagaimana yang kita lihat juga kan, sampai 10 kali masuk Islam. Dekat Masjid Mujahidin dia masuk Islam, dekat masjid sekian masuk Islam, masjid sekian masuk Islam lagi. Ya Allah, berapa kali masuk Islam. Rupanya tiap-tiap kali masuk Islam, tiap-tiap kali itu juga ada kutipan derma untuk dia. Macam-macam gaya tuan-tuan. Akhirnya sampai 10 kali masuk Islam. Kat masjid ni masuk Islam lagi dia. Jumpa pula dekat surau masuk Islam sekali lagi pula. Ini sebab apa? Dikarenakan dia tidak ada yang namanya tarbiyah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak dapat bimbingan. Oleh kerana itu tuan-tuan, masuk Islamnya itu hanyalah semata-mata kerana wang. Masuk Islamnya itu hanyalah semata-mata duit. Itulah yang kita tengok tuan-tuan, sebagaimana di tempat orang-orang asli. Dikatakan orang asli itu dah mengucap sampai 10 kali. 10 kali mengucap 2 kalimah syahadah. Ya Allah. Besok orang Kristian datang, dia masuk Kristian pula. Nanti orang Buddha datang, dia masuk Buddha. Lepas tu bila orang Islam datang pula, dia masuk Islam balik tuan-tuan. Itulah sebagaimana yang kita lihat hari ini. Adapun Hajar, dia telah ditarbiyah sehingga menjadi muslimah yang sejati. Dan bila mana perkahwinan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Sarah, perkahwinan mereka tidak dikurniakan zuriat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan lebih 30 tahun mereka berkahwin. Walaupun Sarah ini wanita yang cantik tuan-tuan, wanita yang jelitawan, nak menunjukkan bahawasanya ianya zuriat ini bukanlah kerana cantik seseorang. Begitu juga bukanlah kerana harta seseorang. Mentang-mentang banyak harta, mentang-mentang banyak duit, mesti kahwin, mesti dapat anak. Belum tentu tuan-tuan. Sebab zuriat ini adalah kerana anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut tentang anugerah tuan-tuan, ianya adalah merupakan satu nikmat. Bila mana seseorang itu baru je mendirikan rumah tangga, kita tengok, ialah kahwin ni sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seminggu je kahwin tuan-tuan, pengantin ni dah ditanya dah oleh orang ramai, orang ahli keluarga ni, baru seminggu kahwin, dah jadi ayah ke belum? Tanya kepada si lelaki. Ya Allah, berpeluh-peluh lelaki tersebut nak menjawab soalan cepu mas ni. Ialah orang kita memang suka tanya kan, baru seminggu kahwin dah jadi ayah ke belum? Belum sempat apa-apa lagi kan, belum sempat kan berusaha apa lagi, dah tanya dah soalan-soalan cepu mas kan. Jadi pengantin pun tuan-tuan siang malam bekerja kan, maknanya untuk membuktikan bahawasanya dia adalah lelaki sejati. Macam tu sekali. Sebulan kahwin, 2 bulan kahwin, akhirnya diberikan berita bahawasanya isterinya mengandung. Bila tahu mengandung saja tuan-tuan, habis. Kerana terlalu gembira, habis. Kalau boleh satu kampung nak bagi tahu yang bahawasanya isterinya dah mengandung. Itu bila mengandung tuan-tuan, wanita ni nak kata betapa nikmatnya. Padahal ketika mana saat dia mengandung itu adalah suatu yang namanya ujian daripada Allah. 9 bulan ni tuan-tuan,
Quran sebut dalam banyak ayat. Bukan mudah. Wanita si ibu dia mengandungkan anak, bukan mudah. Tapi nak sebut tentang ianya anugerah daripada Allah, ianya merupakan nikmat anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuriat ini anugerah daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila baru mengandung tuan-tuan, kadang-kadang ada yang mulalah rasa pening-pening, ada yang rasa nak muntah-muntah, ada yang rasa mual-mual, macam-macam perubahan dalam tubuh badan si ibu itu. Ya Allah, Tuhan gambarkan di dalam Al-Quranul Karim, kesemuanya itu tuan-tuan bukan mudah. Bukannya sebagaimana yang dilalui oleh seorang biasa. Ianya tuan-tuan dah berubah. Kerana padanya ada kandungan, kadang-kadang muntah, kadang-kadang dia rasa dia pening-pening, kadang-kadang dia rasa mual-mual. Saya pernah tanya tuan-tuan, sebutkan bahawasanya isteri ini pada saat ini dah mula mengidam, macam-macam. Suami biasa-biasa saja, tak ada muntah-muntah, relax-relax je tuan-tuan, tak ada pening-pening pun. Tapi pernah juga saya dapat aduan daripada seorang jemaah saya masa buat umrah dulu tuan-tuan. Isterinya mengandung, datang jumpa saya. Dia kata, "Ustaz, saya rasa mual-mual, saya rasa pening-pening, saya rasa macam nak makan benda-benda masak." Saya cakap, saya macam pernah dengar je skrip ni. Kan? Dia kata dia macam nak makan benda masak, dia rasa mual-mual, rasa nak muntah-muntah. Saya cakap dengan dia, "Entah pergi cek lah dekat doktor, mana tahu entah mengandung ke." Sebagai gurauan tuan-tuan, rupanya isteri dia mengandung. Tapi yang Allah itu suami. Ada juga macam tu. Allah, yang rasa pening-pening tu suami, yang rasa nak muntah itu suami. Ada juga yang macam tu tuan-tuan. Tapi tak apa nak sebut bahawasanya ada wanita yang dia pening-pening, dia susah saat dia mengandung. Petah lagi bila mana si bayi yang di dalam perutnya dah mula pandai menendang-nendang, dah bergerak-gerak. Allah, tengah-tengah tidur tu tuan-tuan, dia tendang. Dia tendangnya si ibu dia tu. Si ayah tak kena tendang pun, ayah relax je, tak ada masalah. Apatah lagi saat ketika mana si ibu ini, ketika mana dia nak melahirkan anaknya. Yang ini tuan-tuan, ketika mana terbuka 1 inci, 2 inci, apatah lagi saat nak melahirkan anak, dia bertarung dengan nyawa. Yang ini tuan-tuan 50-50, si ibu dia bertarung dengan nyawanya hendak melahirkan anak yang sangat dikasihi. Bila mana lahir saja anak tuan-tuan, dengar sahaja tangisan si anak, apatah lagi bila mana si ayah dia mengazankan di telinga kanan, iqamah di telinga kiri, lalu diberikan kepada si ibu yang mendukung anak yang dia kandungkan selama 9 bulan dengan berbagai-bagai ragam susah dan payahnya. Termasuklah ketika mana dia melahirkan, saat dia bertarung dengan nyawanya tuan-tuan, nak melahirkan anak tersebut. Pada ketika itu, bila mana dia memegang, dia mengendong bayi yang dikandungnya itu, kesemuanya 9 bulan, termasuk yang terakhir bertarung dengan nyawa, ianya menjadi sebagai ubat tuan-tuan. Habis, dia lupa habis 9 bulan, termasuk yang saat 50-50 itu, bertarung dengannya. Sebab apa? Sebab itu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu tuan-tuan, anak ini perlu dipelihara dengan sebaiknya. Pelihara dia, jaga dia daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah SWT. Pelihara dia tuan-tuan, jangan sekali-kali menjadi bahan bakaran api neraka Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka Allah SWT. Bila dikurniakan zuriat, bila dikurniakan anak, jaga dia itu bukan semata-mata dari segi material semata-mata. Belikan kereta, belikan pakaian yang cantik, belikan itu, belikan ini. Tuan-tuan, peliharanya sebagaimana yang disebutkan Quran, supaya dia menjadi ahli syurga Allah, dan jangan sekali-kali menjadi bahan bakaran api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika begitu tuan-tuan, maka berjayalah tarbiyah
maka berjayalah apa yang dipertanggungjawabkan oleh si ayah dan juga si ibu. Sebab anak ni merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kata bekas biduanita negara, Allah yarhamah, Sharifah Aini, tuan-tuan. Video dah lama dah tapi saya baru tengok. Dia kata apa? Ditanya kepada dia oleh Profesor Dr. Muhayya tentang apa yang paling dia rasa nikmat yang tak dapat dilupakan ketika mana menjadi artis. Mungkin kita ingat masa dia ambil hadiah, mungkin kita ingat masa dia terkenal sebagai penyanyi wanita pertama di Malaysia ataupun penyanyi wanita paling utama. Mungkin kita ingat macam itu. Tapi apa yang disebut, dia kata saat yang paling menggembirakan dia iaitulah ketika mana dia melahirkan anak. Allah. Rupanya dia melihat di situ, tuan-tuan. Dia kata itulah satu-satunya aset dia di atas muka bumi ini. Anaknya itu yang dididik menjadi seorang yang baik, tuan-tuan. Sekarang ni belajar di Madinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat ke atas roh beliau. Mudah-mudahan ada padanya seorang anak yang soleh, mudah-mudahan. Yang sekarang ni belajar di Universiti Madinah. Sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua ibu bapanya. Walaupun saat ketika mana mengandungkan anak, ketika mana melahirkan anak, gambarannya susah, tapi sebenarnya adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu anak ni anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya Sarah pun dia mengahwinkan Hajar dan juga Hajar kepada suaminya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka pun berkahwin, tuan-tuan. Bila berkahwin, tiba-tiba Hajar mengandung. Nak bagi tahu, nak maklumkan bahawasanya anak ni memang anugerah Allah. Hajar walaupun dia bukanlah wanita secantik Sarah, dia orang Qibti, orang Mesir. Orang Qibti ni kalau asal dia, tuan-tuan, kalau pergi ke negara Mesir, bukan di Qahirah, pergi dekat Aswan, tempat yang memang kita kata kampung betul, biasa kulit hitam. Orang Mesir ni, yang kampung-kampung asli itu kulit hitam, tuan-tuan. Jadi dia tidaklah secantik Sarah, tapi padanya Allah Subhanahu wa taala kurniakan zuriat hasil perkahwinannya dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu kerana Hajar ini mengandung dan akhirnya melahirkan anak, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Nabi Allah Ibrahim dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku ya Allah seorang zuriat yang soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar gembira kepadanya, iaitulah kelahiran seorang anak yang penyabar, iaitulah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bila Nabi Allah Ismail alaihissalam lahir, tuan-tuan, anak yang sekian lama dinantikan saat kelahirannya itu, Allah Subhanahu wa taala uji lagi Nabi Allah Ibrahim, iaitu supaya dia menghijrahkan Hajar isterinya dan juga Nabi Allah Ismail yang baru lahir untuk dibawa daripada Palestin pergi ke bumi Hijaz, ataupun kita kenali pada hari ini iaitulah Mekah Al-Mukarramah. Hijaz iaitulah Mekah, Madinah, begitu juga sekitar-sekitarnya, tuan-tuan. Daripada Syam, Palestin, pergi ke Mekah, letakkan di Mekah, yang pada ketika itu kering kontang, tiada sebarang tumbuh-tumbuhan di sana, sebagaimana yang difirmankan Allah, biwadin ghairi dhi zar, di sebuah lembah yang kering kontang, tiada sebarang tumbuh-tumbuhan. Diletakkan betul-betul di Baitullah Al-Muharram kerana ini perintah Allah. Lalu Nabi Allah Ibrahim terus pulang, terus balik dia. Hajar panggil Ibrahim, Ibrahim. Lalu Nabi Allah Ibrahim tidak berpaling kerana dia benar-benar menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahulukan perintah Allah daripada hal kekeluargaan dia. Dia mendahulukan perintah Allah, dia junjung perintah Allah SWT daripada kerana usaha ataupun kerana dia menyaingi keluarga. Lalu saat Hajar berkata kepadanya, Hajar tanya kepadanya, adakah ini perintah Allah Subhanahu wa taala?
Nabi Allah Ibrahim lalu menjawab, ya, ini adalah perintah Allah. Hajar pun berkata, jika begitu nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mempersia-siakan kami. Lalu pulanglah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Bersama Hajar itu ada beberapa bekalan, buah kurma dan juga sedikit bekalan air. Dia pun pulang, tuan-tuan. Nabi Allah Ibrahim terus pulang. Saat dia pulang itu, dia melihat kelibat anak dan juga isterinya yang semakin hilang di pandangannya. Lalu dia pun menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim disebutkan pada ayat yang ke-37, sebagaimana kita baca pada awal muqaddimah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan zuriatku di sebuah lembah yang kering kuntang, tiada sebarang tumbuh-tumbuhan. Wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan solat, jadikanlah hati-hati manusia ini tertarik kepada mereka. Tahwi ilaihim, ini doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Warzuqhum minas samarat, rezekikanlah kepada mereka daripada tumbuh-tumbuhan. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lalu Nabi Allah Ibrahim terus pulang ke bumi Palestin. Tinggal sahaja di bumi Palestin, tuan-tuan, dengan isteri yang pertama, iaitulah Sarah. Duduk dengan Sarah, tiba-tiba Sarah mengandung. Yang memberitahu itu pula iaitulah para malaikat Allah. Walaupun perkahwinannya sekian lama, kahwin-kahwin tak dapat anak, tiba-tiba kahwin yang kali kedua, Sarah mengandung, tuan-tuan. Itu sebab ada yang memperkatakan, ada yang kata, kalau kahwin tak dapat anak, kahwin kali yang kedua, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala kurniakan anak untuk isteri yang kedua dan juga isteri yang pertama, tuan-tuan. Yang ini betul, mengikut sirah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Saya ulang sekali lagi agar lebih faham. Kalau kahwin tak dapat anak, kahwinlah yang kedua. Tu tuan-tuan, yang itu yang syok dengar, kahwin yang kedua, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan anak kepada isteri yang kedua dan juga kepada isteri yang pertama. Itu di antaranya, tuan-tuan. Yang itu jelas ada juga berlaku dalam beberapa kes. Ada berlaku, tuan-tuan, kahwin tak dapat anak, lalu kahwin yang kedua dapat anak pula. Si kedua dapat, isteri pertama pun dapat. Allahu akbar. Itulah anugerah Allah. Jadi anak ni pun satu kurniaan. Nabi SAW sebut pula, fa inni mukathirun bikumul umam, sesungguhnya aku ni sangat bangga dengan umat yang ramai pada hari kiamat. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Sebab itu dikategorikan di kalangan lelaki ni, tuan-tuan, yang terbaik adalah di antara mereka ini yang paling ramai isteri dia. Allahu akbar. Cukup setakat itu saja cerita pasal isteri lebih ni. Nanti panjang pula, kan? Jadi kau kahwin tak dapat anak, tiba-tiba Allah Taala anugerahkan anak berkat dia mengahwinkan Hajar dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Yang bagi tahu malaikat, Sarah dalam keadaan dia terperanjat, tuan-tuan, kerana perkahwinannya memang sebelum ni tak dikurniakan anak. Pula tu dia dah tua. Dia kata, qalat ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la syai'un ajib. Dia kata, bagaimanakah aku nak melahirkan anak sedangkan aku dah tua, suamiku juga sudah tua. Inna hadha la syai'un ajib, ini sesuatu yang sangat ajaib. Malaikat pun berkata, qal ata'jabina min amrillah, patutkah kamu merasa ajaib di atas sesuatu urusan Allah Subhanahu wa taala?
Dia Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dia, tuan-tuan. Dia nak memberikan rezeki zuriat umpamanya kepada sesiapa yang dikehendaki. Tak kiralah sama ada orang itu orang muda ataupun orang tua. Dia Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha berkuasa, mampu melakukan sesuatu tanpa sebarang daripada izin manusia. Ya Allah Subhanahu wa taala punya urusan. Lalu lahirlah daripada Sarah ini, iaitulah Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Di Buri Mekah, Hajar dan juga Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tinggal di sana, tuan-tuan, tiada apa-apa sebarang bekalan. Lalu tiba-tiba saat yang sangat perit ini, tuan-tuan, iaitulah waktu panas yang terik. Ialah Mekah memang panas. Ketika saat itu Hajar dia melihatkan Nabi Allah Ismail alaihi salam yang nak sangatkan kepada minuman, makanan. Manakah dia nak menyusukan Nabi Allah Ismail sedangkan dia sendiri pun tak makan. Lalu dia pun bergegas kerana melihatkan Nabi Allah Ismail yang ketika itu nak sangat kepada air. Dia pun naik di atas Bukit Safa. Daripada Bukit Safa, Nabi Allah Ibrahim menuju ke Marwah. Tengok-tengok kalau ada orang lalu lalang, mana tahu di sana ada boleh dapatkan bekalan air. Daripada Marwah balik pula ke Bukit Safa. Daripada Safa balik pula ke Marwah. Daripada Marwah balik Safa balik. Begitulah, tuan-tuan, akhirnya di Marwah 7 kali perjalanan. Iaitulah saat orang buat haji dan juga umrah ni, tuan-tuan, yang namanya ibadah sa'i. Itulah mengenangkan apa yang dilakukan oleh Hajar. Sebab itu ketika mana buat ibadah ni, tuan-tuan, pertama-tamanya kena khusyuk. Di sebalik apa yang berlaku juga khusyuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya terkenangkan, tuan-tuan, tahun 2010 saat buat haji, ketika mana TV1 dia minta bagi sedikit pengalaman. Dan TV1 kata, "Ustaz, ceritalah sikit pengalaman buat haji." Saya kata saya tak ada pengalaman pelik-pelik. Dia nak cerita pelik-pelik, tuan-tuan, cerita pengalaman haji. Ialah cerita nampak orang baju putih, tiba-tiba orang tu hilang, contohnya. Saya tak ada cerita macam tu. Ataupun nampak sekian baju putih pakai serban, tiba-tiba terbang. Mana saya nak jumpa cerita tu, tuan-tuan? Kalau nak reka-reka boleh lah, tapi sudah pasti menipu pula, kan? Saya tak ada cerita yang pelik-pelik. Saya cakap nak cerita apa ni? Boleh tak saya cerita yang ini? Saya cakap apa, tuan-tuan? Ceritanya semasa wukuf di Arafah. Ketika wukuf di Arafah, nak pergi ke Muzdalifah, tuan-tuan, time tu saya berada di dalam bas, duduk dalam bas, tuan-tuan. Pula tu bas kami ni ada escort, maklumlah hadiah haji daripada kerajaan Saudi. Itulah majlis hafazan Al-Quran yang berlangsung di ASEAN. Berlakulah, tuan-tuan, dapatlah hadiah, alhamdulillah. Jadi ketika dalam bas tu Tuhan perlihatkan saya, iaitulah seorang hamba Allah, orang tua lah. Memang tua semua. Dalam jutaan manusia di Arafah tu memang penuh, ya Allah, ramainya orang yang menyahut seruan Allah. Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amin. Seruan Nabi Allah Ibrahim, adzin fin nas, maknanya dia azan ataupun dia seru manusia untuk datang menunaikan fardu haji. Seruan daripada Nabi Allah Ibrahim yang sampaikan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing daripada kalangan kita ada seruan untuk menunaikan fardu haji. Ada yang dah pernah pergi, ada yang belum, tapi tak tahu bila. Tapi nak sebut, Allah SWT dalam Quran menyebutkan ya'tu karijal, nescaya dia akan datang dalam keadaan berjalan kaki. Apa yang kita lihat, tuan-tuan, semasa dalam bas tu, ya Allah, Tuan Haji ni dah bungkuk dah berjalan, dah tua, dah kurus kering badannya, bungkuk pula tu dalam jutaan manusia. Dia bersungguh-sungguh berjalan daripada Arafah pergi menuju ke Muzdalifah. Dan biasa dia orang memang jalan kaki straight. Daripada Muzdalifah pula pergi pula ke Mina, lontar jamrah malam tu juga. Daripada Mina terus pergi ke Mekah. Mereka ni, tuan-tuan, saya kata, ya Allah, dalam ramai-ramai manusia ni ada seorang yang Tuhan berikan kekuatan macam Tuan Haji ni. Dia jalan, ya Allah, berjalan kaki dalam keadaan yang sangat uzur.
Pula tu di tepi highway tu memang ramai sangat orang. Dia jalan tuan-tuan, satu langkah dia, satu langkahnya, melihatkan betapa khusyuk dia menjalankan ibadah haji. Dan ibadah haji ni tuan-tuan, di antara ibadah yang sangat hebat, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benarlah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajj mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah. Haji mabrur ini tidaklah balasan dia melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang buat yang tuan-tuan sehingga mendapatkan haji yang mabrur, bukan malburu. Haji yang mabrur. Haji malburu tu yang satu lagi tu, yang jenis kaki komplain, kan? Hari ni makan kentang goreng, besok kentang masak asam pedas, lusa kentang masak kari. Ni apa ni, lauk yang sama ni? Tuan-tuan, memang itulah lauk dia, kan? Kena pula dia letak dekat dalam polisterin, nampak macam lauk tu polisterin, tuan-tuan. Allah tak seleranya. Masa tu biasalah ujian. Banyak komplainnya tuan-tuan. Pula tu depan Masjidil Haram, depan Kaabah, dah mengata Arab ni, mengata orang tu, mengata ni, macam-macam. Itu malburu, kan? Yang itu jenis yang malburu, tuan-tuan. Ada pun orang yang buat haji ni dalam keadaan rasa khusyuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sahaja ketika itu, semuanya berihram dalam keadaan putih, tak ada yang lebih daripada itu. Semua sama sahaja masa itu di Arafah. Orang yang khusyuk ketika mana saat menunaikan haji, yang mana sehingga hajinya mabrur, laisa lahul jazaa'u illa jannah, tidak melainkan ganjarannya hanyalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin juga muslimat sekalian, dalam bab ibadah ni kita mesti yang pertama-tamanya ikhlas, sehingga mendatangkan yang namanya khusyuk. Di sana insya-Allah tuan-tuan, bukan setakat yang namanya perlukan kekuatan jasmani, bahkan kekuatan rohani itu untuk mudah-mudahan ibadah tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengokkan kepada tuan haji tadi, kekuatan jasmaninya memang Allah memang tak mampulah, tapi Tuhan berikan kekuatan dalaman. Ya Allah, boleh jalan tuan-tuan, jalan kaki. Ya Allah, kalau tengok memang sangat maknanya menyentuh perasaan. Yang ini di antara mereka-mereka yang mudah-mudahan dikurniakan Allah haji mabrur. Jadi selesai sahaja dan hajar di Marwah, datang malaikat tunjukkan di mana air Zam-Zam. Ada yang kata bahawasanya kerana hentakan kaki Nabi Allah Ismail alaihi salam, menghentak-hentakkan kaki, sehingga di sana terpancarnya air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam ni tuan-tuan dikepung-kepungkan oleh Hajar, dan dapatlah diminum dengan seenak-enaknya, sekenyang-kenyangnya tuan-tuan. Air yang ianya dikategorikan sebagai air yang terbaik di atas muka bumi, itu air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni dikatakan air yang terbaik bukan sekadar daripada orang Islam, iktirafnya tuan-tuan, sehingga kepada orang bukan Islam pun kata air Zam-Zam yang terbaik. Maknanya terbaik sungguh air Zam-Zam ni. Kehebatan air Zam-Zam ni tuan-tuan, dia air yang terbaik di atas muka bumi kerana dia adalah air mukjizat Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan dia tak pernah putus. Air Zam-Zam ni berapa ramai manusia yang dapat minum daripadanya, bukan setakat jemaah haji je. Bukan setakat jemaah haji tuan-tuan yang minum, bahkan jemaah haji yang pergi haji, jemaah umrah yang pergi umrah, masing-masing akan bawa balik air Zam-Zam, pergi ke negara-negara mereka, bawa balik pula tapau tuan-tuan, bawa balik. Maknanya bukan setakat jemaah haji dekat di Mekah, bahkan bawa balik pula ke negara masing-masing. Ada yang jual pula. Maknanya memang ianya sesuatu yang kita sebut ajaib. Kalau nak kategori ajaib, yang ini sepatutnya ajaib, yang tak pernah putus, melainkan pernah satu ketika putus kejap. Iaitulah ketika mana orang-orang Jurhum, yang mana orang Jurhum ni tuan-tuan datang daripada Yaman. Dia melalui Mekah, nampak Mekah ada air. Sebelum tu pernah lalu, tapi sebelum tu tak ada air. Kali ini dia lalu, ada Hajar, ada Nabi Allah Ismail, ada air Zam-Zam. Minta izin kepada Hajar supaya diberikan untuk tinggal bersama dekat Mekah. Akhirnya Nabi Allah Ismail alaihi salam membesar dengan keluarga Jurhum. Itulah orang Yaman Arab. Daripada keturunan Nabi Allah Ismail dikenali sebagai Arab Musta'ribah, sehinggalah lahir di sana
keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan penghujungnya iaitulah lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada keturunan Jurhum ni tuan-tuan, akhirnya mereka mengambil alih iaitulah yang namanya penjagaan Kaabah dan juga Mekah Al-Mukarramah. Tapi lama kelamaan, biasalah yang namanya kuasa ni tuan-tuan, bila makin lama dipegang tuan-tuan, makin lama ada yang sehingga melakukan kezaliman. Dia lupa diri, sehinggalah orang Jurhum pun dia melakukan yang demikian sama juga. Dia menghalalkan harta Kaabah. Ada juga yang menyebutkan mereka orang Jurhum telah melakukan kezaliman kepada jemaah-jemaah yang datang buat haji, sehingga akhirnya komplot daripada Bani Khuza'ah dan juga Bani Bakar yang mereka bukan penduduk asal di Mekah, mereka melakukan sesuatu sehingga terhalau di Jurhum daripada bumi Mekah Al-Mukarramah. Jurhum yang ketika itu dia merasakan sangat sedih. Ketuanya yang bernama Amr, dia rasa sangat sedih, padahal dia daripada keturunan orang Jurhum yang duduk awal dekat Mekah. Tiba-tiba dia dihalau. Dia pun ambil sebahagian daripada harta Kaabah tuan-tuan, dia masukkan di telaga Zamzam, ditimbus, sehingga telaga Zamzam semenjak daripada saat itu tidak dapat dirasai nikmatnya, kerana telah ditimbus dan dihilangkan kesan tempat ni. Orang Jurhum terus pulang ke Yaman. Jadi orang Bani Khuza'ah yang menjaga bumi Mekah selama 300 tahun. Lama tuan-tuan dia duduk Mekah, dia jaga Mekah. Yang mana dijaga Mekah ni bukan oleh daripada keluarga Nabi Allah Ismail, 300 tahun. Sampailah pada zaman Qusay bin Kilab, iaitulah moyang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qusay bin Kilab ini pada zaman dia barulah Mekah ini di bawah kerajaan keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dia sangat dihormati, pemimpin yang mampu menyatu padukan orang-orang Arab keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang asalnya dekat Mekah pada ketika itu tak ada pun. Mereka seolah-olah dihalau daripada tempat dia tuan-tuan. Jadi Qusay bin Kilab datang, dia menyatu padukan orang Arab, masing-masing duduk dekat Mekah, dan kuasa pemerintahan Mekah kembali kepada Qusay bin Kilab ataupun keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam. Sehinggalah pada zaman keturunannya, iaitulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa tak kenal? Datuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketiga zaman dia barulah dia menggali telaga Zamzam. Diisyaratkan di dalam mimpinya ketika mana saat dia tidur tuan-tuan berhampiran dengan Hajarul Aswad. Tidur-tidur pada ketika itu ada suara beritahu kepada dia, galilah telaga Zamzam, galilah Zamzam, dan diberitahukan di mana tempat kondisi telaga Zamzam yang hendak digali. Pada keesokan harinya, dia pun bersama dengan seorang anak lelakinya yang bernama Haris pergi ke lokasi tersebut. Lokasinya betul-betul di atas ataupun di tempat di mana sembelihan orang-orang Quraisy, iaitulah di berhala Izar, di satu berhala tuan-tuan, tempat berhala yang mana di tempat tersebut orang-orang Quraisy dia mengorbankan binatang korban di atas nama berhala. Jadi Abdul Muttalib pun menggali, dia gali-gali. Orang Quraisy marah, orang Mekah marah. Apa pergi gali ni? Tempat suci. Abdul Muttalib dia bagi tahu kepada anaknya Haris supaya mengawal siapa-siapa saja, jangan sekali-kali datang untuk menghalang. Masa tu buat anak lelaki seorang saja. Dia akan teruskan untuk penggalian. Gali-gali tuan-tuan, tiba-tiba dia berjumpa dengan barang-barang luhur. Di antaranya pedang-pedang, di antaranya maknanya berhala yang ditanamkan dalam telaga Zamzam. Lama punya barang-barang antik. Abdul Muttalib jumpa aja harta-harta ni tuan-tuan, macam harta Qarun. Tiba-tiba orang Quraisy yang tadi marah, dia kata kami pun nak sama daripada hasil harta-harta tersebut. Allah nak pula, tadi marah bukan main. Kami juga adalah keturunan Nabi Allah Ismail alaihi salam, kami juga nak daripada hasil yang namanya air Zamzam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa yang panjang,
sehinggalah Tuhan menunjukkan yang bahawasanya yang berhak menjaga air Zam-Zam ini iaitulah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun dia bernazar, sekiranya dikurniakan 10 orang anak lelaki. Kerana orang Arab ni kalau dapat anak lelaki tuan-tuan, ibarat tanda kekuatan. Dia pun bernazar, sekiranya dapat 10 orang anak lelaki dan mereka mampu membesar dan mampu menjaga Abdul Muttalib, nescaya dia akan sembelih salah seorang daripada 10 di hadapan Kaabah Al-Musharrafah. Dan Tuhan terima nazar dia. Bila besar saja tuan-tuan, sehinggalah dia memberitahu kepada anaknya, dan akhirnya jatuhlah undian kepada ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan akhirnya gagal juga dalam peristiwa yang panjang tuan-tuan. InsyaAllah mungkin ada kesempatan yang lain kita sebut pula dalam peristiwa sembelihan ni tuan-tuan, tak jadi. Jadi Nabi SAW disebutkan Ibnu Zabihain, anak kepada 2 orang yang nak disembelih tak jadi, iaitulah Nabi Allah Ismail dan juga bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, begitulah lebih kurang kisah di bumi Mekah Al-Mukarramah, sehingga air Zam-Zam hari ini kita dapat nikmati, yang ianya merupakan air yang sangat berkualiti, air yang sangat hebat, air yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri, ma'u Zam-Zam lima syuribal, air Zam-Zam yang ianya bagi siapa yang minum. Maksudnya apa sahaja niat daripada seorang dia minum air Zam-Zam, diberikan kesembuhan ke, diberikan kefaqihan ke, insya-Allah dengan izin Allah. Kerana hebatnya air Zam-Zam ni tuan-tuan, ianya mengikut niat kepada seseorang yang minum. Nabi SAW ajarkan doa saat minum air Zam-Zam, Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa shifaan min kulli da. Ya Allah, ya Tuhanku, aku pohon kepadamu ya Allah iman yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, dan juga kesembuhan daripada sebarang penyakit. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira cukup setakat itu saja. Mudah-mudahan dapat menambahkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di musim-musim haji ni tuan-tuan, pastikan yang nama kita daripada kalangan mereka yang sanggup berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di kalangan mereka-mereka yang menjalani ibadah korban ni tuan-tuan. Jadikan nama kita hari raya korban tu ada orang yang berkorban pada jalan Allah Subhanahu wa taala, tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah adalah kelemahan daripada diri saya sendiri, kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu